Hai, Assalamualaikum semua. Kami daripada Politeknik Merlimau Melaka dan kami mengambil kos Diploma Pengajian Perniagaan. Dan nama saya Muhammad Nur Faiz bin Adnan, nombor matrik 2025. Nama saya Nur Hamizan bin Amsadi. Nombor kad matrik saya adalah 2008. Dan nama saya Syarul Amir bin Syairan dan nombor kad matrik saya adalah 2028. Nama saya Muhammad Farid Biasi. Nombor matrik saya 2029. Okey, pada hari ini kami akan membincangkan atau membentangkan tentang sosial dalam kalangan masyarakat yang berlaku pada hari ini ataupun pada hari-hari ini sekalian. Okey, pada yang kalian tahu, sosial ini merupakan satu kumpulan ataupun satu aktiviti yang di mana kita duduk bersama-sama dengan orang-orang yang kita tak kenal ataupun bersama masyarakat. Jadi dalam apa yang kita pandang, keadaan sosial ini mungkin boleh menyebabkan berlakunya keburukan ataupun kebaikan kepada diri kita dan kepada masyarakat juga. Kita boleh lihat di mana sosial ini boleh membuatkan seorang itu pergi ke arah kebaikan ataupun ke arah keburukan. Okey, saya akan bukakan kepada soalan. Apakah experience ataupun pandangan anda semua, kawan-kawan rakan-rakan saya, tentang sosial ini? Pada pandangan saya, faktor utama menyebabkan masalah sosial ialah pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan, sama ada di luar universiti ataupun di dalam universiti. Okey, macam saya setuju. Pada pendapat saya pula lah, sosial ni biasa berlaku pada kalangan remaja lah kebanyakannya. Macam kanak-kanak kan, ataupun golongan remaja yang sekolah menengah, sekolah rendah kan, mereka terlalu bebas dengan telefon bimbit mereka. Jadi mereka terlalu bebas tanpa kepanduan ibu bapa mereka lah, sebab sama dengan keluarga kan. So mereka macam tak ada yang pantau diorang lah. Diorang terlalu bebas. Dalam telefon kan ada macam-macam boleh buat kan pada telefon, Yang boleh merosakkan minda boleh merosakkan minda, mudah pengaruh. mudah pengaruh. So dari situ diorang boleh buat apa yang mereka nak lah. Okey, terima kasih. Pada pendapat saya pula, sosial ni boleh berlaku dalam kalangan macam berlaku boleh dalam jiran juga. Macam kita punya jiran kan. Contohnya kita duduk dalam kawasan yang kebanyakannya orang-orang tua lah. Mereka mudah rasa cemburu ataupun rasa macam tak boleh lebih daripada dia. Betul. Jadi oleh itu mereka boleh menyebabkan yang seorang tu boleh jadikan buatkan dia orang rasa lebih macam ni, dia orang bila kau membeli satu barang yang mewah, dia orang pun akan mula untuk anak juga ataupun dia orang palaukan ni lah korang lah. Sebab dia orang pun rasa lebih, dia orang akan buatkan yang berlakunya ni lah pergaduhan antara satu jiran kita punya jiran dengan kita. Setuju bagi saya juga. Di kalangan makcik-makcik juga, dia akan bercakap belakang kita. Macam ada kebaikan, kalau pada depan dia cakap benda yang baik. Kalau yang dia jauh daripada kita, belakang daripada kita, dia cakap benda yang buruk lah. Dia cantikkan belakang lah. Ya. Okay, sebenarnya lah, kalau masalah ni akan berterusan, ini akan menyebabkan masalah yang lebih besar pada dalam masyarakat. Terutamanya apabila kalau satu jiran mengalami rumahnya terbakar dan berlakunya pertelingkahan di antara jiran, makanya tak ada siapa lagi untuk mengadu, dan menyebabkan dirinya akan merasa malu lah kerana adanya pertelingkahan antara satu sama lain. Saya ada pengalaman dulu. Macam saya 3 tahun 4 lah macam tu. Diorang ada bawa rokok lah. Lepas tu diorang ni lah, mulalah mengajak kawan tu kan. Diorang ajak hisap lah dekat tandas kan. Macam biasa kan, korang pernah kan? Buat benda tak elok lah. Tapi kita orang buat dia diam lah, tak adalah sampai kantor kan. Lepas tu kau boleh ke pengalaman kau kat sekolah tu? Pengalaman Pernah lalui tak? Tak pernah nampak ke siapa kan? rasanya semua pernah lalui lah.
Mungkin ada korang ada kawan seorang dua yang biasa memang selalu ajak orang ponteng kelas. Biasa lah tu. Itu biasa berlaku lah. Itu adalah pengalaman yang memang selalu anda akan alami lah kat mana-mana pun, dekat college ke, kat sekolah ke. Itu adalah merupakan sosial yang tak elok tau. Tapi dia akan menjadi satu kenangan yang akan dia ingat lah nanti. Rindu pula Dia dah besar banyak. Bagi saya pula, ada kalangan kawan kita yang suka membahan, orang kata apa? Mengejek lah. Mengejek kita lah, macam boleh menjatuhkan dia punya apa orang kata? Image pada orang ramai. Itu bagi saya untuk menyelesaikan masalah ni, kita perlu jauhkan daripada mereka yang suka membahan ataupun toksik lah cerita. Bagi pandangan saya pula, amalan ponteng sekolah dan juga merokok di sekolah adalah tidak baik untuk diri sendiri maupun rakan-rakan. Dan salah satu langkah untuk menghindari daripada terjebak daripada dua perkara ini ialah dengan mencari rakan yang baik dan juga mendapatkan nasihat daripada guru-guru kaunseling dan juga ibu bapa. Lagi satu, banyak lagi sebenarnya kan kalau nak cerita pasal sekolah ni. Tapi kita fokuskan pada sosial dulu lah. Sosial lah. Tentang relationship dengan kawan ataupun masyarakat lah. Isu-isu bully pun selalu kan. Banyak sekolah, banyak sekolah. Diorang ni mula daripada kawan-kawan sebenarnya. Dia biasa daripada tak ada siapa kita berkawan kan. Itu yang menyebabkan kita punya relationship dengan kawan kita mungkin akan terpisah. Itu yang menyebabkan kita boleh jadi stres, depression, semua benda lah boleh jadi. Dia depends dengan siapa lah kita berkawan. Tu orang kata kena pandai cari kawan kan. Kalau kita cari kawan yang negatif, yang ajar kita bukan, itu pun jadi macam tu lah. Daripada social relationship ni juga boleh berpadah sebab banyak orang yang sekarang ni suka meletakkan sexual harassment dekat dalam diorang punya joke. Faham tak? Joke, jadi budak-budak pun akan terikut lah. So dia menyebabkan relationship antara lelaki dan perempuan akan jadi lebih, orang kata apa? Meluas ke macam lebih besar. Lebih besar. Mungkin menyebabkan kegaduhan, menyebabkan racial harassment. Jadi benda tu menyebabkan boleh menyebabkan dia orang akan takut kepada jenayah, tahu tak? Akan menyebabkan jenayah akan meningkat macam di mana kita tengok dalam berita-berita sekarang. Betul. Bagi saya kalau macam kita kan banyak main game online apa semua kan. Kita banyak main game online. So bila kita bergaul dengan orang yang kita tak kenal, so bila dah lama-lama tu kita macam dah selesa dengan dia. So contohnya macam lelaki dengan perempuan, lelaki tu akan ajak perempuan tu keluar mana-mana kan. So bila lama-lama tu dia jadi macam normalisasi lah. Itulah. Okay. Berbalik kepada online tadi, saya teringat satu kisah di mana seorang perempuan yang terpedaya dengan tipu elah oleh seorang lelaki, yang di mana seorang lelaki itu mengajak si perempuan untuk berjumpa di sesuatu tempat, dan perkara tersebut tidak diketahui oleh ibu bapa si perempuan, dan ibu bapa si perempuan tersebut tidak bersetujui dengan sikap perempuan tersebut untuk jumpa dengan lelaki tersebut, dan ini akan menyebabkan seperti kes kena culik, apalah sebagainya. Boleh jadi kes wanita boleh kan? Boleh. Bahaya. Jadi selain itu, daripada kekurangan ada juga kebaikan dia. Sebab kalau kita kekurangan sosial ni, kita akan jadi alone tau. Kita jadi keseorangan. Boleh menyebabkan stres juga. Sebab kita seorang, kita sakit seorang, kita stres seorang, tak ada siapa-siapa kita nak ajak teman, tak ada relationship, tak ada kawan. Jadi sebab tu boleh menyebabkan berlaku masalah lah kat kita. Sebab tak ada support daripada orang-orang yang macam mana, diorang yang kita kenal sekarang ni kan, kita nampak lah dia buat macam tu. So apa tindakan yang kita sebagai kawan kan, kita nak tegur dia macam mana? Tengok juga lah. Kalau negatif, kita boleh tegur, beri kata-kata semangat untuk dia berubah. Kalau positif, kita boleh ikut. Kita ambil yang mana positif tu kita ambil, yang mana negatif tu kita buang lah. Nak tegur tu macam mana? Tegur secara baik-baik lah. Supaya relationship tak, supaya relationship antara kawan tak berpisah lah.
kalau boleh. Lebih baik kita berpisah ke ataupun kita nak fix juga? Tengok keadaan. Tengok keadaan. Lagi satu, kalau cara kita nak atasi social problem ni, kita boleh start wujudkan kerjasama antara orang-orang, faham tak? Antara dengan jiran ke, masyarakat ke, kawan-kawan ke. Kita start hidupkan satu aktiviti ataupun satu sifat yang bagus, yang harmoni untuk kita ciptakan sosial yang bagus ni. Dan seterusnya dapat menggerakkan silaturahim antara satu sama lain. Contoh kalau macam bulan Ramadan ke apa kan, macam kita kan bulan Ramadan kan banyak aktiviti macam berlambu kan. Itu pun dapat menggerakkan sosial kita dengan orang kampung kan, orang ramai. So bolehlah kita libatkan diri kita kan. Janganlah duduk rumah kan. Duduk puasa duduk rumah main phone je. Macam tak elok lah, tak bayar. Janganlah buat situasi apa, buat pahala lah, majariah kan bulan puasa. Kita join lah, libatkan diri lah. Kalau tak, nanti dia orang akan, bila kita dalam kesusahan, dia orang tak nak tolong. Dia orang tak nak tolong. Dia akan jadi kurang ajar dengan kita lah. Dia orang akan jadi lebih ganas lah, faham tak? Dia orang akan jadi lebih ganas. Kalau kat kampung-kampung ke, boleh mancing dengan kawan-kawan, berdua satu kampung. Sip selapang lah dengan baik. At least dapatlah isi masa kosong yang selapang lah. Tak adalah buat benda-benda yang tak berfaedah, macam merokok apa semua kan. Tu lah. Abang merokok? Tak ada. Tak merokok? Muka je merokok? Tak ada lah. Tak ada. Semua tak merokok rasa? Tak ada. Kita nak jadi lelaki yang satu-satu tak rokok. Perempuan sekarang nak macam tu kan. Saya banyak ramai yang sekarang jenis orang yang suka di rumah, macam tak bergaul dengan orang kan. Tu kita kena kurangkan lah. So macam mana cara? So kalau macam tadi, kita kan macam boleh buat aktiviti kan. Buat gotong royong ke, bersihkan masjid ke. So kita kena bergaul dengan orang ramai. So kita join benda tu dengan kita punya kawan-kawan lah. Buat sama-sama lah. Buat sama-sama. Bagi aku lah, paling normalisasi lah orang buat sekarang, lelaki perempuan lah. Dia macam dah tak takut dosa lah. Dia macam bersentuhan tu macam dah biasa sangat. Betul. Lagi-lagi kat yang dah bersepak kat dalam media sosial. Dekat alam universiti kan. Itu biasa. Biasa sangat. Itu biasa sangat bagi orang. Macam mana diorang tak ada rasa rasa malu tu. Rasa malu tu mana kat diorang? Memang betul kita nak jaga relationship sosial tu. Tapi salah cara diorang buat tu. Ada had dia untuk berkawan tu kan. Nak jaga sosial ni penting, memang penting. Tapi ada cara dia. Bukan macam tu cara dia. Saya macam dah terlalu ramai, macam majoriti lah. Macam terlalu ramai lah. Orang tak kisah. Macam nak ubah diorang? Nak ubah diorang tu, yang paling pertama sekali kan, yang nak cara ubah tu diri sendiri. Dia orang diri sendiri. Kita nak ubah dia orang susah. Kita cuma bagi nasihat. Kita boleh bagi nasihat. Yang ubah diri dia orang sendiri. Ubah diri sendiri je. Nasihat dan tegur lah secara baik-baik. Nasihat pun dia orang tak dengar ke? Ya, dia orang kena macam mana cakap, lebih macam kita lebih alami kepada dia orang tu, kena alami kepada agama lah, ingat pada Tuhan lah. Itu yang paling penting, yang paling ini sekali. Tunggu masa lah. Memang paling jawapan yang paling tepat sekali untuk dia orang lah. Tunggu diorang dapat hidayah. InsyaAllah lah, doa yang baik. Kita tegur diorang, takut kena kat kita pula kan. Jadi kita doa baik-baik diorang. Kalau macam dekat kawasan-kawasan macam saya kata tadi, dekat kejiranan pun itu merupakan sosial. Gak kita dengan jiran. Kalau kita, contohlah kita duduk dekat kawasan yang penuh dengan jiran yang agresif. Biasa rumah taman biasa rumah taman lah, yang selalu bergaduh je. Ada pengalaman? Alhamdulillah tempat saya tak pernah lah. Walaupun tempat saya tu berbilang bangsa kan, ada Cina, ada Melayu, ada India. So seorang berpadu lah Walaupun kalau macam waktu saya, walaupun kalau macam raya saya kan, memang saya akan bagi semua lauk makanan saya akan bagi kat jiran, walaupun jiran saya tu Cina. Tapi bagi saya, kalau tempat saya, pengalaman saya, kita macam ada family yang tak masuk campur pasal diorang pun, tapi still kita kena apa orang kata, kena kutuk, kena macam-macam lah. Cakap pasal keburukan kita lah, pasal family kita kan. Tapi macam mana nak cakap,
Itu kita kena berbaik balik lah. Kena bincang balik elok kan. Yelah, kalau tak nanti dia orang kan rasa tak selesa lah duduk kat Ada kawasan yang tu. tarik muka. Tak boleh lah. Macam saya juga lah. Sekarang ni kan, kan duduk taman kan, rumah teres kan. Kiri kanan depan semua ada jiran. So ada dululah time kecil tu kan. Biasa lah duduk rumah taman kan, main bola dalam rumah kan, sepak-sepak kan. Pernah sekali tu bola tu masuk rumah dia. Masuk, time tu dia tak ada rumah. So kita orang biar je, biar dalam rumah kan. Ingatkan petang kan kalau dia keluar ke, dia bagi lah balik bola tu. Tengok malam tu kan, malam tu tengok bola tu dah ni, Dah bocor. dah terbelah. Terbaling kat luar rumah. Jiran kita nak buat baik dengan dia, tapi tu kan macam ni kita dapat kan. Ya, itulah salah satunya apa tu, satu relationship yang tak jadi lah, yang tak elok lah. Banyak lagi. Ada satu tu slipper termasuk. Itu silap lah tu. Time tu dia tak ada rumah. Lepas tu dengan abang kan, saja lah panjat rumah kan, nak ambil panjat dinding tu. Tengah-tengah nak ambil dan tu petang, tiba pula dia baru balik kerja tau. Dia ternampak kita panjat rumah dia, Dia kata buat mencuri. dah dia tuduh kita mencuri pula. Itu silap. Itu pun silap. Ingatlah nak kata Itu kat yang- korang. itu yang Korang boleh- pun boleh korang pun gaduh. satu. Dah tahu dia tu macam tu, tak payah buat lagi. Ini dia buat lagi. Kalau Dah boleh elakkan lah. Dah melibatkan ibu ayah pula, keluarga semua kan. Tak puas hati nak gaduh. Istilahnya kena ada sikap bertolak ansur lah. Kena betul lah answer pula antara sosial. Lepas sekarang lagi macam ni lah. Dah macam mana nak kena pindah rumah Banyak kan? pendam tu. Banyak sabar lah. Banyak pendam tu. Dalam Islam pun dah ajar kan, kena baik dengan jiran. Ya tu. Jiran dia macam ni macam mana ya? Apa solusi? Solusi Kita tu kena berbincang. macam elok lah. Macam saya kata tadi, Macam elok. kena hidupkan balik sifat harmoni tu. Duduk dalam bilik. Dua-dua pihak kena hidup sifat harmoni untuk jadikan satu sosial yang harmoni. Kita dah cuba tapi dia still macam tu lah. Itulah yang susahnya. Itu yang nanti dia akan berlaku apa tu kat dia. Dia akan banyak kurang support daripada orang. Orang tak nak tolong dia. Macam tu nanti yang akan jadi bila sosial tak jadi. Bila satu hubungan antara orang tak berjalan dengan lancar, tu yang akan jadi. Akan berlakunya dia tak tolong orang, bergaduh. Semua tu lah kurang ajar. Itu yang akan jadi nanti. Ada yang jadi macam jiran ni suka gaduh-gaduh, lepas tu dia macam berpendam pula kan. Tu benda tu akan jadi berpanjangan lah bergaduh tu kan. Itu bahaya. Itu bahaya lah. Itu Dia yang boleh siap bahaya. guna pin hitam kan. Nak sihir itu- orang. itulah yang takut kena sangat sihir tu. apa semua. Biar ada dia berlaku. Memang ada. Banyak. Tapi memang teruk lah. Dia biasalah salah satu puak ataupun satu tempat duduk tu memang akan satu tu yang problem lah. Ujian lah, Biasa. ujian Allah bagi lah. Itu ujian lah tu. Mungkin kena buat report kat tu kampung kan. Sebab Report. halau lah. Kucing ni tak payah jaga. Bagi je makan. Tak payah Kalau jaga. kalau rumah busuk, malaikat tak masuk pula orang kata. Itu mungkin lah kot. Saya tak pernah dengar lah yang tu. Tak pernah dengar? Tak dengar. Biasa orang kata biasa kalau simpan patung dalam rumah je. Ya. Simpan patung rumah malaikat tak masuk. Tapi malaikat rahmat lah. Sosial pun ada. Sosial lagi lah. Bagi sosial lagi lah. Banyaknya kaitkan dia dengan sexual harassment lah. Jadi cara nak atasi ni pun banyak. Seksual harassment yang biasa berlaku. Biasa dia orang suka buat soft porn, you know. Contoh macam ni. Alah macam Boleh- kalau Macam boleh suka bersentuhan secara tiba-tiba ke. macam bersentuh ke. Contohnya Daripada segi cakapan pun ada. Ada juga. Biasa banyak daripada segi percakapan lah. Contohnya kita terpegang alat sulit ke. Boleh gitu juga. Contoh Terpegang tu memang nak pegang. Terpegang. Kalau tak pegang rezeki lah. Tak Eh, boleh. Kan tak boleh macam tu. Tapi banyak dia macam sengaja, tak ada macam dia macam sama-sama tau, sama-sama suka. Itu je. Tak tahulah dia orang punya macam mana. Mungkin pemikiran dia orang dah terpengaruh. Terpengaruh Macam tu, orang barat. Dunia sekarang macam dah terbalik tau. Ya, Yang dah normalisasi kan. Dia biasanya macam dia dah biasa buat benda tu, lepas tu dia berani untuk expose benda tu. Terus apa nak cara atasi? Itu semua berpunca daripada apa? Punca daripada mak ayah ke apa? Tu macam daripada ni lah. Diri sendiri Environment lah. lah. Environment. Environment. Kurang didikan agama ke? Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Environment sekarang tak macam dulu. Mungkin pengaruh daripada rakan. Satu punca juga. Betul. Itu isu sekarang apa ni? Isu jenayah macam dadah lah, macam meningkat lah tu sekarang ni. Dadah, shisha kan.
Dia lebih takut kalau orang-orang macam tu duduk dalam kalangan sosial kita, kalangan keliling kita. Oh, macam orang kampung apa kan. Ya, tu yang dia takut. Jadi dia orang akan takut tau nak duduk kat kawasan ni. Jadi kita akan takut duduk kawasan tu. Kita takut berlakunya jenayah. Mungkin kita akan jadi mangsa ke apa. Itu yang boleh stres kan. boleh kita bakal jadi stres lah. Kita akan fikir hati-hati, kita akan Dia datang stres tu 24 jam. boleh macam tiba-tiba nak bunuh diri ke apa kan. Kat drama TV pun dah banyak kan. Ya. Kita risau orang-orang macam tu kalau Betul. ada kat kalangan sosial kita. Mungkin akan terjadi perompakan rumah kerana orang yang sedara tu tak ada duit. Jadinya dia terpaksa perompak rumah untuk mencari duit. Takut kita pula yang jadi mangsa. Padahal kita baru duduk kat sosial lah. Dia orang dah sedap kan. Lepas tu bila nak beli lagi tak ada duit, kita lah jadi mangsa kan. Kadang-kadang kesian juga dekat mak ayah kita kan. Kita yang buat benda tu tapi mak ayah kita yang tanggung. Kesian. Dia orang tu semua berpunca daripada kecil lah. Tak juga. Tak juga. Kadang-kadang dia orang tak ada daripada kecil. Kadang-kadang dia orang dah meningkat remaja baru dia macam tu. Apa yang menyebabkan dia orang berani ambil dadah? Biasa sebabkan dia orang stres. Punca dia stres. Dia orang stres, dia orang stres macam nak cek benda yang untuk hilangkan stres. Mula-mula dia mungkin akan hisap hisap rokok ke apa kan. Tapi kadang-kadang lama-lama benda tu tak Dia nak cuba tak benda jadi. baru. Dia nak cuba benda baru. Dia orang cuba pula ambil dadah. Dadah tu pula memang buatkan dia hilang stres lah, stresnya. Tu yang dia jenayah besar tu. Bila dah kena sekali, dia tagih. Lepas tu pun susah nak ubat lah. tu tak apa. So korang jangan lah cuba. Tak ada lah nak cuba-cuba ni. So kena sentiasa memerhati lah diorang ni. Sebab diorang ni kena tahu sangat. Ibu bapa Jiran-jiran lah. lah, jiran-jiran sekali. Kena main peranan juga lah. Sebab tu kita pentingnya hidupkan Pasal hubungan dengan jiran. dengan jiran, bukan jiran, dengan kalangan lah, kalangan masyarakat, jiran ke apa. Nak elakkan benda tu berlaku lah. Itu yang penting. Itulah antara kebaikan dia sosial ni. Ada keburukan juga. Keburukannya macam pergaduhan tu lah keburukan dia. Boleh juga pergaduhan. Apa lagi, macam racial harassment. Apa lagi, banyak lagi lah. Sepatutnya sukan ni mengeratkan silaturahim. Ya, betul. Ni sebaliknya pula. balik kan. Gaduh pula jadi. Itu yang susah sekarang tu. Kesimpulan, apa cara yang boleh, yang benar-benar berfungsi lah untuk mengatasi semua masalah ni? Saya rasa saya bagi pandangan aku Cara lah. mengatasi lah. Pada pandangan aku, memang kita cara mengatasinya, kita cuba buat berbaik dengan orang, Semua orang. dengan semua orang, dengan masyarakat. Itulah pandangan saya lah. Sebab kalau apa tu, kita punya hubungan dengan orang baik, orang takut buat baik dengan kita. Itulah pandangan saya. Tak tahulah pandangan anda semua. Bagi saya pula Sabar bagi saya pula, hubungan dengan Allah lah kena jaga. Itu nombor 1 lah. Tadi tu nombor 5 kan. Mungkin nombor 5 lah, ataupun nombor 2. Nombor 1 kita kena jaga hubungan dengan Allah lah. Jaga solat kan. Sebab kita kalau solat kita tak jaga kan, Allah janji apa? Siapa yang jaga solat dia akan berjaya kan. So kalau macam tak berjaya tu, macam buat satu masalah tu macam tak jadi ke apa kan, mungkin solat kita problem, ada masalah. Macam bacaan tak betul ke apa kan, tak khusyuk ke, fikir benda lain lah. Punca lah. Macam tu kita kena faham lah apa, ilmu agama kena kuatkan lah keimanan kita ni. Kalau iman kita kuat kan, kita tak berani lah nak cuba benda ni kan, benda negatif tak berani. Kita akan takut lah. Bila kita nak buat satu tu, kita akan fikir, kita akan ingat Allah ni. Nak do something, kita mesti kena ingat. Betul. Tak berani lah. Betul? Setuju. Setuju kan? So itu semua punca daripada didikan ibu bapa lah, daripada kecil, daripada sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tazkirah. Bagi saya pula, kita kena betulkan kita punya environment dekat kita punya kawasan lah. Macam kita kena berbaik dengan penduduk kita, dengan kawan kita. Supaya benda ni kita boleh jadikan satu, apa orang kata, teladan untuk kita semua lah. Supaya kita tak boleh, kita tak gaduh, kita tak cakap belakang apa semua kan. Itulah. Untuk pendapat saya ialah dengan menjaga hubungan baik dengan adik-beradik dan juga ibu bapa kita lah. Sebab kerana ibu bapa kita lah yang mendidik dan menjaga kita sejak kita bayi lagi. Dan contohnya dengan menghormati mereka lah.
Sayangilah ibu bapa lah. Sayangi. Walaupun diorang macam kurang ajar dengan kita ke, tapi diorang tetap ibu bapa kita. Jangan cuba khianati diorang. Betul. So, ada lagi? Okay, itu sajalah kita Itu punya saja. podcast kita pada hari ni. Lebih 20 minit. Saya harap mana yang menonton video ni terhibur lah. Ya. Bukannya rasa boring, saya nak awak semua terhibur. Terhibur lah. Kalau And korang terhibur, komen lah sekejap lagi lah. kalau terhibur alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun kami ni banyak menyebabkan ayat-ayat yang bercampur-campur dan ayat-ayat yang mungkin rasa macam tak masuk akal lah. Jadi saya harap semua terhibur . Itu saja daripada kami semua tentang sosial, pandangan-pandangan kami tentang sosial ini. Harap dapat bantu korang lah yang tengok ni kan. So, berhati-hatilah dekat luar sana. Jangan terlalu Jangan terpengaruh lah. Jangan terlalu terpengaruh lah. Jangan terlalu terikut-ikut lah apa yang orang buat. Nak anti-social boleh, tapi jangan terlampau anti-social lah. Jangan salah pilih kawan lah orang kata. Nak buat something, fikir masak-masak dulu. Kalau nak bersosial lah dengan orang yang betul. Itu saja. Right, Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih yang menonton. Subscribe guys.